Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baik, untuk kali ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita. Masih lagi dalam tema 6 iaitu Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 17, Teknologi dalam Kehidupan. Okey, jom. Okey, baiklah untuk kali ini, untuk sesi ini kita akan teruskan dalam sesi kemahiran menulis. Macam berada yang tengah yang dalam gambar ni tengok berada ni tekuk dia menulis apa dia tulis kita tak tahulah. Dia tak tahu apa dia tulis. Okey, tapi untuk kali ini sesi ini kita akan buat kemahiran menulis. Baiklah, objektif sesi ini ialah murid dapat mengedit dan memurnikan. Ada dua benda kat situ. Mula-mula mengedit dan kemudian memurnikan. Edit dan memurnikan dua perkara yang kita akan buatlah dalam sesi kali ini. Bukanlah benda yang sangat mudah tapi memang benda yang kita akan buat. Mengedit. Edit ni apa, murnikan tu apa daripada aspek daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okey, ada tiga benda: ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okey, kriteria kejayaannya, murid dapat mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan dalam teks. Kemudian murid dapat edit kesalahan itu dan memurnikan teks yang sudah diedit. Okey, nampak ada dua benda kan kita nak buat. Kita kena edit teks, tiga perkara, tiga aspek, iaitu ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Ni aspek yang kita nak edit: ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Bila kita dah edit, nanti kita akan murnikan teks tersebut. Okey, jom teruskan lagi. Okey, mengedit. Mengedit. Apa benda mengedit ni? Mengedit ni ialah membetulkan kesalahan, kesilapan. Kita check balik, double check, triple check. Biasa kalau dalam buat karangan ke, buat penulisan ke, lepas kita buat, kita akan baca balik. Kita akan baca balik apa yang kita tulis tu. Harapannya untuk kita dapat cari jika ada apa-apa kesalahan. Macam dalam sesi kali ini, kesalahan yang kita nak kena pasti dan betulkan ialah ejaan, tanda baca dan juga imbuhan. Tapi dalam contoh dalam penulisan, kita juga akan tengok struktur ayat, kata sendi ke, kata batu ke dan sebagainya. Macam-macam perkara yang kita boleh tengok semasa kita buat aktiviti mengedit dan memurnikan. Okey, mengedit. Ni mungkin tips lah Okey, baca tajuk kena soalan dengan teliti. Okey, pertama sekali macam biasalah kita kena tahu kita nak buat apa. Memanglah dia suruh mengedit, tapi edit apa? Okey. Dan nasib baik dalam tugasan dalam sesi kali ini dia dah bagi tahu dah siap-siap apa benda yang dia nak kita edit, iaitu ejaan, tanda baca dengan imbuhan. Penggunaan imbuhan, ejaan, tanda baca dan juga imbuhan. Jadi mudahlah sikit kerja kita. Kita tahu dah apa benda yang kita nak cari. Jadi bila kita dah tahu apa yang kita nak cari itu, kemudian yang kedua, kita baca teks yang nak diedit secara luncuran untuk mengesan kesalahan ejaan dulu. Okey, baik. Kita baca luncuran ni baca laju lah. Tidak perlulah kita nak baca teliti sangat. Okey, kenapa kita baca laju? Kerana pada ketika ini, pada tahap ini, awak sepatutnya sudah menguasai ejaan-ejaan yang asas dalam bahasa Melayu. Pada tahun ini, tahun 4 lah awak sepatutnya sudah mengetahui contohnya ejaan-ejaan yang tak betul, supaya takkanlah eja SOPAYE pula. Dia akan salah. Awak akan dapat mengenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut. Sebab tu dikatakan baca luncur je, baca laju je.
Maksudnya bukanlah baca perkataan pertama dan perkataan terakhir. Bacalah macam biasa, tetapi tidak perlulah terlalu terlalu fokus dan mengambil masa yang lama. Kalau macam tu dia tidak sesuai, akan mengambil masa yang sangat lama dan akhirnya awak tak boleh selesaikan banyak perkara lain. Okey, seterusnya untuk apa nama? Tips yang ketiga, baca teks yang akan diedit dengan teliti untuk mengesan kesalahan struktur ayat, imbuhan dan tanda baca. Yang ini awak kena baca dengan teliti sikit. Kena baca dengan lebih teliti. Kerana apa kerana apa kena baca, dia highlightkan baca dengan teliti dekat sini. Kerana untuk mengesan struktur ayat, awak memerlukan ini untuk kali ni kita tak buat pun tapi untuk pengetahuan je lah. Untuk awak mengetahui, untuk awak tahu sesuatu ayat tu tak betul ataupun mengalami kesalahan, awak mungkin sukar untuk mengesannya dengan membaca seimbas selalu saja. Mungkin sukar. Begitu juga dengan imbuhan dan tanda baca. Yang paling tricky dekat sini, imbuhan ni mungkin senang imbuhan ni mungkin senang. Tetapi yang tricky ni ialah tanda baca. Mungkin awak akan terlepas pandang sekiranya awak tidak membacanya dengan teliti. Kerana apa imbuhan, tanda baca ni dia bukanlah benda yang obvious sangat. Contoh macam koma dengan titik. Bukannya obvious sangat tanda seru bila kita nak bubuh. Nak bubuh tanda seru mesti dia punya clue dia, tips dia. Bila kita nak bubuh tanda seru, apabila kita jumpa kata seru. Selepas kata seru, mestilah ada koma. Bila di penghujung ayatnya, mestilah ada tanda seru. Baik, itu ialah cara untuk kita mengenal pasti tanda baca yang betul untuk diletakkan di tempat yang betul. Sebab itulah untuk mengenal pasti kesalahan ni, tiga benda ni, awak kena baca dengan lebih teliti. Betul ke ni? Okey. Kena baca dengan lebih teliti. Berbanding dengan kesalahan ejaan yang obvious sangat, nampaklah. Kalau salah tu memang ketara lah sangat nampaknya. Yang ini dia lebih terlindung sikit. Jadi awak kena bacalah 2-3 kali. Kalau tak nak baca 2-3 kali, tingkatkan kemahiran berbahasa awak. Banyakkan membaca, banyakkan menulis. InsyaAllah awak akan jadi lebih mahir berbahasa. Bila dah mahir berbahasa, tak payahlah baca 2-3 kali. Baca sekali pun awak boleh mengesan kesalahan-kesalahan yang ada. Okay? Simple saja benda ni. Alright. Jom kita akan teruskan lagi. Okey, baik. Tajuknya hari ni ialah tidak basah lagi kasutku. Okey, bukan kebanyakan sesi-sesi PDPR yang kita buat ialah berdasarkan buku teks supaya awak mudah untuk rujuk. Kebanyakan kita ada buku teks, melainkan buku teks tertinggal ke terbakar ke banjir ke apa benda ke, memang tak ada lah. Tapi memang majoriti orang, semua murid, majoriti murid-murid di Malaysia ni akan dibekalkan dengan buku teks. Jadi sepatutnya tak jadi masalah. Mudah untuk awak rujuk. Benda ni ada. Memang dibagi kepada setiap murid. Jadi bila dah bagi, sebab itulah kita kena gunakan peri kan, benda peri kita pakai lah. Okey, baik. Dalam kotak-kotak ni kan, ini ialah apa yang dipanggil tanda baca. Tanda bacaan tanda bacaan yang awak kena isilah. Nampak? Tadi tu cerita pasal kata seru kan. Ini kata seru ni. Wah, kata seru. Bila dah jumpa kata seru, kita mesti kena tambah alamat.
Bila dah jumpa kata seru, ni kata seru, selepas kata seru dia ada koma. Ni koma ni. Koma ni. Di hujung kepada perkataan kata seru, dia akan ada apa? Dia akan ada tanda seru kat sini. Dan nampak tak tricky ni? Awak tak tahu ni apa hal? Kalau kat sini tanda seru, kat sini tanda apa? Sebab tu awak kena ada kemahiran berbahasa. Macam mana kita nak tahu kat sini ada apa? Tengoklah perkataan ni apa, ayat ni. Ni apa ni? Bagaimanakah ni kata apa? Kata tanya. Kalau kata tanya, tanda apa? Tanda tanyalah. Dah bagi jawapan peri kat situ ya. Nampak? Okey, baik. Kat sini kita akan bincangkan apa benda perkataan, ejaan, tanda baca dan imbuhan yang kita perlu untuk edit. Senang cerita jawapan peri lah. Tapi cikgu takkan bagilah jawapan. Cikgu tunjukkan kat mana je. Okay, supaya awak boleh berusaha untuk mengenal pasti dan membuat editing kat situ. Untuk awak edit lah. Bila awak dah edit, awak akan murnikan lah. Okay, baik. Kita akan tengok kat sini apa benda ni? Terpakai. Perkataan yang perlu diedit. Kat sini dah bagikan satu perkataan terpakai. Jadi awak kena tengoklah struktur ayatnya macam mana terpakai ni, apa masalahnya dengan terpakai. Rasanya kalau baca terpakai okey je. Tetapi memang perlu diedit. Jadi editlah. Okey. Kemudian apa terpakai? Dibeli. Dibeli pun problem juga, ada masalah juga. Jadi editlah. Okey. Dibeli. Kemudian lebih. Kau ni lebih. Ini ialah bahasa pasar punya cerita Lebih kau ni lebih. Jadi betulkanlah kalau yang salah ni salah. Lebih ni confirm salah kalau awak baca pun awak tahu salah, memang salah. Okey. Kemudian ada lagi. Mengkena. Kalau awak dah berbahasa Melayu lebih kurang 7 tahun, 8 tahun, sepatutnya awak akan tahu mengkena ni memang problem memang masalah lah, memang tak betul lah. Apa yang tak betul, imbuhan dia tak betul. Tak ada kena-mengena, mengkena pula mengkena tak ada. Okey. Nanti awak akan edit edit. Seterusnya mengesyorkan. Okey. Mengesyorkan. Apa masalah dengan perkataan ni? Awak edit nanti, okey? Kemudian penyembur. Apa masalah dengan perkataan penyembur ni? Apa masalah perkataan penyembur ni? Awak kena cari dan kenal pasti. Apa masalah dia dan kenal pasti dan edit. Edit apa kesalahan dia, okey? Kemudian menyemburkan. Menyemburkan. Apa masalah ni? Cari apa masalah. Kemudian 10 kau 10 minit. Ini pasal punya cerita Jadi baiki editlah perkataan ni. Kemudian memakainya. Awak editlah. Confirm ni obvious sangat ni. Okey. Kemudian ada satu kat sini kat sini tertinggal mendapatkan. Mendapatkan ni ada masalah dengan perkataan ini. Jadi baikilah ia. Sekejap, tukar colour lain. Tukar colour kuning. Okey, mendapatkan. Ni perkataan mendapatkan ni, perkataan ni salah. Okey, jadi awak kena edit dan betulkan dengan perkataan yang tepat. Okey. Kemudian bersih. Kau bersih. Bersih. Ini memang bahasa pasar punya cerita Jadi memang tak betul lah. Bila tak betul, awak kena
awak kena edit. Baik. Selepas awak mengedit segala kesalahan yang ada dalam ni, bila dah edit kan, dah betulkan, awak murnikan. Murnikan tu maksudnya awak salin semula perkataan yang salin semula keseluruhan teks ni yang awak sudah murnikan tu, yang awak dah edit tu, awak salin semula, salin semula. Dan pula. Tetapi perkataan-perkataan yang salah tadi tu, tanda-tanda baca ni apa semua ni, awak perlulah menggantikannya dengan yang betul, yang awak dah betulkan tadi tu. Di situlah dia akan jadi hasil yang murni. Itulah datangnya memurnikan tu. Maksudnya awak ganti yang salah dengan yang betul, salin semula keseluruhan teks. Jadi complete-lah dia, siaplah dia, murnilah dia. Itulah maksudnya memurnikan. Edit, cari dan betulkan. Murnikan bermaksud salin semua keseluruhan teks ni, tetapi gantikan yang salah dengan yang betul. Itulah murnikan. Okey? Settle dah untuk kali ini, untuk sesi ni. Okey? Okay, ni nampak ni, selepas selesai mengedit, salin semula teks yang telah diedit tu. Ini ialah proses memurnikan. Okey, baiklah. Untuk kali ini itu saja perkongsian kita. Semoga awak semua akan dapat manfaat, akan dapat meneruskan lagi sesi PDP hari ini dengan jayanya. Okey? Alright, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.